Okay. So, untuk hari ni punya, kita memang hanya belajar compound angle saja. So, kita tengok mana yang sempat lah. Okay, so using substitution, it is clear to see that sin A plus B not equals to sin A plus sin B. Cos A plus B not equals to cos A plus cos B. And also tangent A plus B not equals to tangent A plus tangent B. So, macam mana kita nak proofkan yang katanya this formula adalah, this identity adalah tak sama yang ni, dia tak sama, okay. Jadi macam mana kita nak check dia, kita boleh guna example, contohnya katalah kita let A dengan B adalah sama dengan 30 degree. Dan daripada sini kita nampak kalau saya ada sin A tambah B, which is 30 degree tambah 30 degree, sama je dengan sin 60 degree. Dan kita tahu sin 60 degree bersamaan dengan square root 3/2. Boleh tekan kalkulator saja. Okay, kemudian kita check pula kalau saya ada sin 30 tambah dengan sin 30. So sin 30 bersamaan dengan 1/2. So 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Dan kita tengok dekat sini, 1 tak sama dengan square root 3/2. Jadi daripada sini kita boleh buktikanlah yang mengatakan sin A tambah B bukanlah membawa maksud sin A tambah sin B. Okay, jadi macam mana nak tahu formula untuk sin A tambah B ni? So, kita nak guna formula sin A tambah B ataupun A tolak B ataupun cos A tolak A tambah atau tolak B dan juga tangent A tambah atau tolak B. Kita boleh guna di mana tak kisah angle dia A ke B. So, untuk cari sin A tambah B sebenarnya dia adalah sin A darab cos B tambah dengan cos A darab sin B. So, this one adalah tambah Saya pekatkan sikit. So sin A tambah sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Okay, so untuk sin ni dia memang kita anggap macam ni lah. Sin tu adalah perempuan, cos tu adalah laki. So untuk sin dia memang kahwin dia tu adalah kahwin yang betul lah, laki-laki. So dia approve. So sin laki-laki pula, sorry, laki dengan perempuan. So sin A dengan cos B, cos A dengan sin B, macam tu. Okay. So itu untuk sin lah. Okay, sama juga kalau saya ada A minus B. So sin A cos B minus dengan cos A sin B. So dekat sini untuk sin cos ataupun cos sin. Dan tambah atau tolak dia depends kepada depan ni lah. Okay, kemudian kalau kita ada cos A tambah B. Yang ini dia cos ni kita anggap dia sebagai kahwin tak sekufu. Maksudnya dia suka kahwin dengan sama jantina. Contohnya cos A dengan cos B. Okay, sin A dengan sin B. Dia tak macam sin tadi. Sin tadi dia kahwin dengan orang yang betul, laki dengan perempuan. Tapi untuk cos dia kahwin dengan sama jantina. Jadi apa yang akan berlaku? So dia tak approve. Maksudnya kalau sini positif, sini akan jadi negatif. Okay, kita tak approve kahwin sama jantina. Okay, sama dengan cos A minus B, sini akan jadi positif. Kalau dia sini minus, sini akan jadi positif. Macam tu, dia takkan approve. Okay, so itu untuk cos lah. Kemudian kalau untuk tangent, okay, so untuk tangent ini pula dia resist. Kahwin dia resist, maksudnya dia kahwin dengan kaum dia je. Okay, jadi kalau kita tengok sini tangent A tambah dengan tangent B. Okay, kemudian divide je dengan 1 minus tangent A tangent B. So yang ini antara mereka dua ni dia akan bertukar lah. Kalau sini positif, sini akan jadi negatif. Okay, sama juga di sini. Tangent A tolak B. Sama je dengan tangent A tolak tangent B. Kemudian 1 plus tangent A tangent B. Ini plus sebenarnya. Okay, ini minus, ini minus. Jadi awak hafal lah cara dia macam mana pun. So untuk nak guna formula dia, kita akan guna inilah. So ini adalah fakta dia. So untuk cari sin A tambah B, formula dia adalah sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Untuk nak guna formula cos A plus B sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Untuk nak guna formula tangent A plus B sama dengan tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. So cara hafalan terpulang kepada masing-masing. Okay, jadi kita akan tengok pada example. Without using calculator, find the value for the following in terms of set. Okay, so sekarang dia nak bagi exact value lah. Di mana nilai dia tu mesti dalam set. So kita ada sin 45 degree plus 30 degree. Kalau kita campur dia akan jadi about 75 degree. Okay, so kita
tak nak guna yang sin 75 degree di mana kita guna plus cos tu. So apa yang kita boleh buat, kita boleh guna sebab ni angle yang berbeza, angle A dan angle B. Seolah-olah ini adalah angle A, sini adalah angle B. So kita boleh je guna formula yang mana kita akan guna formula sin A tambah B tu. Okay, so this one formula ni adalah sin A cos B plus cos A sin B. So kita akan guna formula ni lah. Okay, jadi untuk sin 45 degree plus 30 degree, so sama je dengan sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Okay, so di sini kita tahu guna special angle. Tak nak guna special angle yang dalam table tu pun tak apa, guna je calculator. Memang soalan tu cakap without using calculator kan, tapi kalau awak guna calculator memang awak akan dapat dalam point. So dia tak nak pun, sebab itulah awak tak boleh guna calculator. Tapi untuk special angle dia tak ada masalah untuk awak guna calculator. So kita cari je sin 45, tekan calculator awak akan dapat square root 2 over 2. So ganti je square root 2 over 2. Cos 30 degree, tekan calculator awak dapat sec 3 over 2. Kemudian tambah cos 45 degree, awak dapat sec 2 over 2. Sin 30 degree, awak dapat half. Okay, kemudian awak simplify lah. So sini akan jadi sec 6 over 4 plus sec 2 over 4. Okay, awak boleh tinggalkan macam ni ataupun awak boleh bagi jawapan dalam bentuk sec 2 sec 3 plus 1 over 4. So mana-manalah yang awak berminat nak buat. Okay, kat sini tak kisah, janji di dalam bentuk set. Semua okay? Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Saya nak cari cos 150 degree minus 45 degree. So this one kita nak guna cos A tolak B. Soalan macam sini adalah A tolak B. So kita tahu cos A tolak B sama je dengan cos A cos B tambah, sebab sini tolak sini jadi tambah, sin A sin B. So kita akan guna formula ini. So dekat sini akan jadi cos 150 degree minus 45 degree sama je dengan cos 150 degree cos 45 degree minus, ini jadi tambah, sorry, sin 150 degree sin 45 degree. Okay, kemudian kalau kita tengok 150 degree ni dia bukan special angle. So kita boleh buat dia kat sebelah dulu. Buat kat sini lah. Okay, cos 150 degree. Yang ni kena guna plus cos lah. Okay, so yang ni kita akan dapat kuadran dia adalah kuadran yang kedua. So dia adalah negatif cos 30 degree sebab 180 tolak dengan 150. So kita akan dapat 30 degree. So negatif cos 30 degree. Okay, so tekan je calculator. Cos 30 degree, nilai dia adalah square root 3 over 2. So dia adalah negatif square root 3 over 2. Kenapa sini negatif? Kerana di kuadran yang kedua, dia adalah cos yang negatif. Sin yang positif kan? Jadi ini cos, maksudnya sini depan ni mesti negatif. So dekat sini kita dapat negatif square root 3 over 2. Kemudian cos 45 degree, tekan calculator, saya dapat sec 2 over 2. Kemudian plus sin 150 degree. Okay, so yang ni pun kita cari menggunakan plus cos. So sin 150 degree sama je dengan tadi. Sebab 150 degree ni di kuadran kedua. So dia membawa maksud positif sin 30 degree. Okay. So tekan calculator, sin 30 degree adalah 1/2.
Jadi kat sini adalah 1/2 sin 45 degree. Nilainya adalah sec 2/2. Okay, kemudian kita simplify. Sini saya akan dapat negative sec 6/4 plus sec 2/4, ataupun awak boleh bagi jawapan adalah sec 2/4 ini adalah negative sec 3 plus 1. Okay. So mana-manalah yang awak berkenan untuk tulis jawapan dia. Tapi asalkan dia dalam bentuk sec. Okay. Kemudian soalan C. Tangent 45 degree minus 30 degree. So untuk tangent, ini seolah-olah macam tangent A tolak B. Okay. So dia sama je dengan tangent A tolak, so sini pun tolak, tangent B, kemudian over 1 minus, sebab sini dah minus, sini akan jadi plus. So 1 plus tangent A, tangent B. Okay, cara saya hafal dia macam ni tahu tak? Sebab dekat atas ni, dia adalah tak kahwin lagi. So dia adalah tangent A tolak tangent B. Maksudnya tak ada masalah. Kemudian bila divide, dia akan jadi 1. Kat sini kenapa dia plus? Sebab dia kahwin dengan yang sekufu. Tangent A, tangent B. So sebab itulah kalau sini negatif, sini akan jadi positif. Okay, pandailah awak hafal dia macam mana. Okay, so sekarang kalau saya nak cari tangent 45 degree minus 30 degree. So dia sama je dengan tangent 45 minus tangent 30 over 1 plus tangent 45 tangent 30. Okay. Kemudian just tekan calculator, tangent 45 sama dengan 1. Tangent 30 sama dengan sec 3/3. Kemudian over 1 plus tangent 45 sama dengan 1. Tangent 30 adalah sec 3/3. Okay, so kita akan simplify ni. Sini akan jadi 3 tolak sec 3/3. Kita samakan penyebut di sini. Kemudian sini akan jadi 1 plus sec 3/3 kan. So jadi 3 tambah sec 3/3. Okay, saya samakan penyebut di sini. Sini pun sama, saya samakan penyebut. Okay. Kemudian saya nampak 3 dan 3 ni boleh potong. So sini saya akan left dekat sini 3 tolak square root 3 over 3 tambah square root 3. So itu je lah yang paling simple. Okay, ada soalan di sini? Alright, good. Okay, so kita pergi ke example yang kedua. Given cos A equals to negative 12/13, tangent B equals to 3/4, A in second quadrant and B in third quadrant, find the values of sin A plus B, cos A plus B and tangent A plus B. So dekat sini dia dah bagi syarat, dia kata A ni adalah di kuadran yang kedua, B ni pula adalah di kuadran yang ketiga. Jadi kita kena buat dia punya satu-satu dulu. So ni adalah untuk A adalah second quadrant A. So dia kata negatif. Betul lah, cos untuk second quadrant adalah negatif. So nilainya adalah, so sini adalah A. Opposite, cos adalah adjacent of hypotenuse kan. So adjacent of hypotenuse. So adjacent kita adalah 12, hypotenuse kita adalah 13. Okay, so dekat sini 13 squared tolak 12 squared. So sini adalah 5 lah. Okay. Kemudian untuk yang B pula, B ni dia duduk di third quadrant. Okay, kita boleh je guna yang quadrant yang sama, tapi saya tak nak nanti awak keliru. So kita pergi ke quadrant yang ketiga, di mana ini adalah B. Okay.
Dan untuk kuadran ketiga, tangent memang positif. Sebab itulah sini nilai dia adalah positif. 3/4. So tangent adalah opposite 3, adjacent 4. So sini akan jadi 5. Okay. So bila kita dah dapat macam ni, okay, then kita cari pula apa yang dia nak. Dia nak sin A tambah B kan? Okay, so kita pergi buat sin A tambah B. So sin A tambah B, formula dia adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Mak. Betul lah. Okay. Kemudian, kita pun gantikanlah nilai. So sin A, kita tengok dekat A. Dekat kuadran yang A ni kat sini. So sin opposite. Opposite 5, hypotenuse 13. Okay. So 5/13 dan dia adalah positif sebabnya A dekat sini sin adalah positif. Okay. Kemudian cos. Cos B. Cos B adalah di kuadran ini. Okay. So cos B cah adjacent. Adjacent adalah 4. Hypotenuse /5. Tapi disebabkan di kuadran ketiga, cos adalah negatif. So dia akan jadi negatif 4/5. Okay, hopefully awak faham Okay. Kemudian untuk cos A. Cos A cah. Ni cos A kita tahu dah jawapan negatif 12/13. Terus guna je lah. Negatif 12/13. Kemudian sin B. Okay, sin B. So, opposite 3, hypotenuse 5. Tapi sin untuk dekat sini adalah negatif. So, kena letak negatif 3/5. Okay, boleh faham ke maksud saya kat sini? Nilai ni boleh nampak tak? Ni. Boleh? Okay. Kemudian, kita simplify sajalah. So, sini boleh cancel out. So, sini akan dapat negatif 4/13. Kemudian, negatif dapat positif. So, plus 12/3, 36 per 15, 13/5, 65. Okay. Kemudian kita simplify sahaja this equation, negative 4/13 plus 36/65. So saya dapat 16/65. So itu untuk sin A tambah B. Okay, so kita cari pula untuk cos A tambah B. So untuk cos A tambah B sama je dengan cos A cos B kemudian minus sin A sin B. Okay. So cos A adalah negatif 12/13. Cos B, okay, ni untuk B. Cos B negatif cah 4 hypotenuse 5. Okay. Kemudian minus sin A. Sin A adalah positif, opposite 5, hypotenuse 13. Kemudian sin B adalah negatif 3/5. Okay, so kita tekan je guna calculator. Malas saya. Sini negatif 12/13. Negatif 12/13 darab dengan negatif 4/5. Kemudian tolak dengan 5/13 darab dengan negatif 3/5. Saya dapat sini adalah 63/65.
Kemudian saya cari untuk yang tangent A plus B. Sama je formula dia adalah tangent A plus tangent B. Kemudian over 1 minus tangent A tangent B. Okay. So tangent A adalah kat sini negatif sebab sign je yang positif. Opposite over adjacent. So 5/12. Tambah tangent B adalah 3/4. Dan over 1 minus negatif 5/12 darab 3/4. Okay. So saya guna kalkulator je. Sini jadi negatif 5/12 tambah 3/4. Sini akan jadi 1 tolak bracket negatif 5/12 darab 3/4. So saya akan dapat 16/63. Okay, boleh saya teruskan? Alright. Okay, kemudian kita tengok itu adalah yang formula sin A tambah B, cos A tambah B, tangent A tambah B. Sekarang kita nak masuk, itulah adalah compound angle sebenarnya. So sekarang kita nak masuk pada double angle formula. So double angle formulanya dia adalah terbitan daripada yang sin A tambah B, cos A tambah B, tangent A tambah B. Jadi untuk dapatkan double angle formula, dia basically dia macam ni lah. Saya proofkan satu je. Contohlah saya ada sin A tambah B. Sin A tambah B daripada atas tadi kita dapat sin A cos B tambah cos A sin cos A sin B. Okay. So, sini sikit. Okay. So, padam. Cos A sin B. Okay, jadi kalau double angle maksudnya A dengan B tu adalah nilai yang sama. Okay, jadi maksudnya A tambah A dapatlah 2A. Macam itulah. So dia akan jadi sin 2A. Jadi yang mana B ni kita akan ganti dengan A lah. So dia akan jadi sin A cos A plus cos A sin A. Okay. So dan kalau kita nampak ni sin A cos A sama je dengan cos A sin A. So benda yang sama cumanya dia tukar tempat je. Jadi dekat sini 1 tambah 1 dapat 2. So kita akan dapat sini adalah 2 sin A cos A. Sebab itulah formula ini terhasil. Okay, so untuk double angle formula ni dia memang terbitan daripada formula sin A tambah B, cos A tambah B, tangent A tambah B. Okay, so saya explain, ni dah formula, dah proof dah tadi, jadi saya just go through je lah dengan dia punya formula. So cos 2A ni sebenarnya dia adalah cos squared A minus sin squared A. Dia pun boleh jadi 2 cos squared A minus 1 ataupun 1 minus 2 sin squared A. So untuk cos 2A ni kita boleh dapat sampai 3 formula. Kita boleh dapat sampai 3 1, 2, 3. Okay. Untuk sin 2A kita hanya dapat 1 sajalah. Tapi untuk cos 2A kita boleh dapat sampai 3. Okay, punya banyak dekat situ. Kemudian kalau tangent 2A pun kita akan dapat 1 saja, iaitu 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. Okay. Dia punya proving sama saja macam saya proving dekat sini. Okay, so kita tengok example. Without using calculator, find the exact value of 2 sin 22.5 degree cos 22.5 degree. So bila awak dah belajar banyak sangat benda dekat sini, awak kena make sure dalam trigo ni awak kena check dia punya angle dulu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, angle dia sama. Okay, so basically dia macam contohnya 2 sin A cos A. Macam itulah. So ini membawa maksud saya nak cari 2 sin 20.
Lah, dia nak maksudnya 2 sin 22.5 cos 22.5. Macam katalah ini adalah A, ini adalah A. So maksudnya saya nak cari 2 sin 2A. Okay, macam tu soalannya. So basically saya nak cari macam ni lah. 2 sin 2 sin pula. Sorry. Abang. Salah. Maafkan saya. Macam ni. Saya ada 2 sin 22.5 cos 22.5. So basically ini adalah formula untuk sin 2A. Ayat saya salah. Okay. Sin 2A. Sebab kalau kita perasan dekat atas tadi, sin 2A sama je dengan 2 sin A cos A. Okay. So asalkan angle dia sama saja, jadi kita boleh bila ada sin dengan cos, kemudian ada 2 kat depan, dia membawa maksud 2 sin, dia membawa maksud sin 2A. Maksudnya double angle untuk sin lah. Jadi kat sini sebenarnya saya nak cari sin 2 darab 22.5. 2 darab 22.5 membawa maksud 45 degree lah. So saya nak cari sin 45 degree. So just tekan je kalkulator, sin 45, so saya dapat square root 2/2. Okay. So untuk yang 1 minus 2 sin squared 75 degree, sebenarnya dia datang daripada formula angle, double angle cos. Okay. So mana kita tengok, kalau kau perasan dekat dalam cos punya double angle, which is this one, 1 minus 2 sin squared. So 1 minus 2 sin squared. So hanya adalah ini saja dekat cos 2A. So katalah ini A, sini akan jadi cos 2 darab 75. So dia akan jadi cos 150 degree lah. Alamak, tak ada bateri pula. Hayya, mak cerita. So dia akan jadi cos 150 degree lah. Okay, so cos 150 degree, cuba awak guna plus cos untuk awak dapatkan nilai dia. Okay. Saya bagi masa kat awak 1 minit je. Cuba cari. Okay, berapa yang dapat? Apa? Ada tak siapa-siapa dapat jumpa? Cos 150 degree. So sama je dengan negative cos 30 degree, which is negative cos 30 set 3 over 2. Okay, ini jawapan yang saya dapat. Okay, kemudian saya untuk C ni 2 tangent 15 over 1 minus tangent square 15. So sini adalah bersama dengan tangent 2A, which is tangent 2 darab 15, which is sama dengan tangent 30 degree. So kalau kita tengok tangent 30 degree sama je dengan square root 3 over 3. Okay. Kita bagi dia ni dulu. Boleh ke so far? Okay, kalau yang nak cari bukan special angle, kena guna plus cos Kalau tak mahir lagi, mahirkanlah sekarang. Okay, so untuk example 4.
If tangent theta equals to 3/4 with theta is acute angle, find the exact value of tangent 2 theta and tangent 4 theta. Okay, so yang ini theta dia adalah acute angle. Okay, so maksudnya dia duduk di kuadran pertama. Dan ini adalah theta. Okay. Kemudian dia punya sini adalah 3 opposite, adjacent 4, so sini adalah 5 lah. Okay. Kemudian dia nak cari tangent 2 theta. So tangent 2 theta dia sama je dengan 2 tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Ni based on this formula lah. Tangent 2 theta adalah 2 tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Okay. So kita terus direct je lah. 2 tangent theta iaitu 3/4 over 1 minus 3/4 square. Dan tekan je kalkulator. So sini saya akan dapat 24/7. Okay. Kemudian saya nak cari tangent 4 theta. So tangent 4 theta sama je dengan tangent 2 theta. Okay. Which is seolah-olah macam 2 theta ni kita anggap dia sebagai macam A lah. Macam tu. Macam A. So dia akan jadi macam tangent 2A. Tapi A dia adalah 2 theta. So kita tahu bila kita simplify dia jadi tangent 2A macam ni, dia akan balik semula kepada formula inilah. Di mana dia akan jadi 2 tangent A. Instead of A, dia akan jadi sepatutnya dia macam ni lah. Faham ke? Ni akan jadi macam tangent 2A. Which is sama je dengan tangent theta, 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. Macam tu. So tapi A kita adalah 2 theta. So dekat sini akan jadi 2 tangent 2 theta over 1 minus tangent squared 2 theta. Okay, hopefully awak faham lah. Tangent 4 theta sebenarnya saya simplify dia menjadi tangent 2 darab 2 theta. Di mana 2 theta ini saya denotekan dia sebagai A. Okay, seolah-olah saya nak cari tangent 2A. So kita tahu tangent 2A membawa maksud 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. Okay, so kat sini saya bagi dalam kepala saya A adalah 2 theta. Bila saya letak dekat dalam formula di sini, dia akan jadi 2 tangent 2 theta over 1 minus tangent squared 2 theta. Okay, so macam nak cari tangent 2 theta? Tadi kan kita dah cari previous tadi, 24/7. So kita ganti je lah masuk. So dia akan jadi 2 24/7 over 1 minus 24/7 square. Kemudian kita tekan je kalkulator. Okay, 2 darab 24/7 dan over 1 minus 24/7 square. So saya akan dapat sini adalah negatif 336 over 527. Okay? Jelas ke maksud saya? Alright. So awak jangan ingatlah tangent 4 theta ni maksudnya 2 kali ganda tangent 2 theta. Salah. Angle dia yang 2 kali ganda. Jadi kita tahu dia adalah double angle dekat sini sebenarnya. Okay. Cumanya double angle bukan theta tapi double angle dia 2 theta. Macam itulah. Okay. Itu adalah double angle Sekarang kita masuk kepada half angle. So nak guna half angle dia sebiji macam double angle. Tetapi yang berbeza dekat sini adalah angle dia. Instead of dia bagi dia macam ni. Masa awal-awal kita dapat, kita ada macam ni kan. Sin 2A sama je dengan 2 sin A cos A. Sekarang, bila saya nak half angle, membawa maksud angle ni saya halfkan dia. So, setiap angle ni saya halfkan dia.
So sebab itulah dia akan jadi 2A divide by 2 dapatlah A. A divide by 2 dapatlah A over 2. A divide by 2 dapatlah A over 2. Sebab itulah dia dapat macam ni. Okay, maksudnya ingat salah satu saja. Double ke half. Tak kisah mana-mana pun. Okay. Jadi kalau double, angle sini double. Sini pun akan jadi double lah. Kalau half, angle sini divide by 2. Ini akan jadi A over 2, A over 2. Okay. So, kita pergi kepada example. Given that sin A equals to negative 8 over 17 and cos B equals to 3 over 5, where A and B are in the same quadrant, find without using calculator cos A over 2, sin A over 2, cos B over 2, sin B over 2. Okay. So, kita ingat balik semula. Untuk cari cos A over 2, kita ada 3 formula. Boleh pilih mana-mana yang awak nak. So, cos So, katalah saya nak pilih 1 minus 2 sin squared A over 2. Okay, 1 minus 2 sin squared A over 2. Okay. So, kita tahu angle sin A sama je dengan 2 sin A over 2 cos A over 2. Okay. Okay. Okay, apa lagi yang saya boleh dapat? Cos B Cos B belum lagi kita tak guna. Kejap saya perlukan sin A over 2. Okay, sekarang sekejap. Fikir dulu. Kenapa tiba-tiba saya blur ni? Kalau saya nak dapatkan sin A, bukan, saya ada sin A. Sekarang saya nak dapatkan sin A over 2 saja. Okey, saya tahu. Tengok balik cos A. Okey, nampak. Kalau saya ada cos A, sebenarnya saya adalah okey, faham. Macam ni saya nampak. Okay, kita guna ini, kita ada sin negatif 8 over 17. So, mungkin A kita adalah di kuadran yang ketiga. Okay. So, A kita adalah kuadran ketiga di mana bukan. Sebab dia kata A dengan B adalah sama kuadran, tapi A adalah negatif, B adalah positif. Maksudnya kuadran yang keempat lah. Sebab kuadran yang keempat ni semua negatif kecuali cos. So, membawa maksud kita berada di kuadran yang keempat. So, untuk yang A, saya punya sin opposite 8, hypotenuse 17. So, 17 squared tolak 8 squared. Saya dapat sini adalah 15. Okay. So, untuk yang B belum lagi, nanti dulu. Kita buat untuk A dulu. So, kalau saya nak cari sin A, saya guna formula ini, saya tak tahu cos A over 2. Saya pun tak tahu sin A over 2. Okay, so saya tak boleh guna formula ini. So, sekarang saya kena guna alternatif lain. So, since soalan saya hanya saya nak cari cos A over 2. Okay, salah ni. Saya bukan nak cari 1 minus 2 sin square A over 2, salah. Saya nak cos A over 2. So, apa yang saya boleh guna adalah, saya kena guna formula daripada cos. Sebab cos A sama je dengan 2 cos squared A over 2 minus 1. Since saya hanya nak cos A over 2 sahaja, jadi apa yang saya boleh buat, cos A ni saya tahu daripada sini. Di mana adjacent 15, hypotenuse 17 dan dia adalah positif. So, sini adalah 15/17.
Okay, kemudian 2 cos squared A over 2 minus 1. Okay, so simplified 15 per 17 tambah 1. Kemudian divide by 2. Okay, so saya akan dapat cos squared A over 2 sama je dengan 16 per 17. Tapi saya hanya nak cos A over 2. So, saya kena square root both side. So, saya akan dapat jawapannya adalah 4 square root 17 per 17. Okay, boleh nampak ke apa yang saya buat kat sini? Yang tadi saya bagi formula tadi tu salah tu. Saya silap pandang. Sebenarnya saya nak cari cos A over 2 sahaja. Okay, jadi yang diberi dalam data adalah sin A. Solid A sin A. So, dia bukannya half angle. Dia angle je A. Jadi daripada sini, saya guna formula di mana kalau saya ada cos A, dia adalah bersamaan dengan 2 cos squared A over 2 minus 1. Okay. Kalau saya nak guna sin A, tak boleh sebab sin A saya, dia punya formula adalah 2 sin A over 2 cos A over 2. Kita tak tahu cos A over 2, kita pun tak tahu sin A over 2. Jadi susahlah untuk kita guna formula ini. Sebab itulah kita kena guna formula yang ada cos ini. Kalau saya guna formula cos ini, saya hanya memang nak yang ni je kan. Dan saya dah tahu dah nilai ni berapa. So go with the flow. Boleh jelaskah? Boleh nampak ke? Tak faham ke? Faham, madam. Ha? Faham. Okay, alright. Okay, kemudian kita cari pula untuk sin A over 2. Okay, so since kita dah ada dah cos A over 2 kita dapat duit A. Jadi untuk cari sin A over 2 ni kita boleh terus direct guna formula inilah. Okay, kalau tak nak pun tak apa je, boleh je guna cos A. Tapi tak apalah, saya nak guna formula ni. So dia akan jadi macam ni lah. For B, dia akan dapat sin A adalah negative 8 over 17 equals to 2 sin A over 2 yang kita nak cari. Cos A over 2 adalah 4 square root 17 per 17. Okay, kemudian kita guna kalkulator di mana negatif 8 per 17 bahagi dengan 2 darab 4 square root 17 per 17. So, sini saya akan dapat negatif square root 17 per 17. Okay. So, saya pergi kepada soalan C ni. So, untuk C ni pula, dia ada B kan. So, kita ada cos B. Cos B adalah kuadran yang keempat. Di mana sini adalah B, adjacent adalah 3, hypotenuse adalah 5. So, sini akan jadi 25 tolak 9, 16 which is 4. Sini akan jadi 4. Okay, now saya nak cari cos B over 2. So, kita guna formula macam tadi lah. Di mana cos B sama je dengan 2 cos squared B over 2 minus 1. Okay. So, cos B adalah char adjacent 3 per 5 which is dah bagi kan. Okay. Yang ni kita tak tahu nak cari. So, kemudian kita negatif 1 ni bawa pergi sebelah. So, 3 per 5 plus 1. Sini akan jadi 8 over 5. 2 cos squared B over 2. Kemudian cos squared B over 2 sama je dengan 4 over 5. So, cos B over 2 sama je dengan 2 square root 5 over 5. Okay. Kemudian untuk D ni nak cari sin B over 2.
kita boleh je guna yang mana formulanya adalah cos B 1 minus 2 sin squared B over 2. Okay. So cos B adalah 3/5. 1 minus 2 sin squared B over 2. Okay. So ni akan jadi 2 sin squared B over 2 sama je dengan 1 minus 3 over 5. Saya dapat 2/5. Kemudian sin squared B over 2 bahagi dengan 2, saya dapat 1/5. So sin B over 2 sama je dengan square root 5 over 5. Since kat sini sin adalah negatif, so kita kena letak negatif. Okay, boleh faham ke? Okay, so kita pergi ke formula yang terakhir, namanya adalah use the factor formula. So untuk factor formula ni memang awal je lah formula dia. Sebenarnya dia ada juga dia punya ni, tapi saya tak sempat nak ni. Saya lajukan sikit For any angle P and Q, sin P plus sin Q sama je dengan 2 sin P plus Q over 2 cos P minus Q over 2. Sin P tolak sin Q adalah 2 cos P plus Q over 2 sin P minus Q over 2. Cos P plus cos Q sama dengan 2 cos P plus Q over 2 cos P minus Q over 2. And cos P minus cos Q adalah negatif 2 sin P plus Q over 2 sin P minus Q over 2. So yang ni kalau saya hafal saya tengok macam ni. Sin P sin Q sama je dengan sin cos. Sin P tolak sin Q terbalik je. Cos sin. Okay. Cos P cos Q dia jadi cos cos. Cos P tolak cos Q negatif 2 sin sin. Negatif sin sin. Okay, itu tak kisahlah cara macam mana awak hafal tapi kena hafal lah benda ni. Okay, so untuk example 6, express each of the following as the product of two trigonometric function. So kalau dekat sini macam saya cakap, untuk trigo hanya tengok dia punya angle. So sekarang saya ada sin 6 theta plus sin 4 theta. Okay, so maksudnya saya ada angle yang berbeza lah, sin P tambah sin Q. Okay, so bila kata sin P tambah sin Q, dia membawa maksud 2 sin P tambah Q over 2 cos P tolak Q over 2. Okay, jadi angle dia adalah P, sini adalah Q. So maksudnya kalau kita buat modified, dia akan jadi untuk A ni sin 6 theta plus sin 4 theta sebenarnya sama je dengan 2 sin 6 theta tambah 4 theta 10 bahagi 2, 5. Kemudian cos 6 theta tolak 4 theta 2, 2 bagi 2, 1. Saya ulang 6 theta tambah dengan 4 theta 10 bahagi 2, 5. 5 theta. Okay. Kemudian 6 theta tolak 4 theta 2 theta bahagi 2, 1 theta. Sebab itu dia jadi macam ni. Okay, for B. So for B saya ada cos plus cos. Okay, dia cakap cos plus cos So cos plus cos formulanya adalah 2 cos P plus Q over 2 cos P tolak Q over 2. Cos dia memang anti. Tengok cos. Dia memang suka diri dia sendiri. Okay, so sini akan jadi cos 8 theta tambah cos 4 theta sama je dengan 2 cos 8 tambah 4, 12 bahagi 2, 6. Cos 8 tolak 4, 4 bahagi 2, 2. Okay, for C. Cos minus cos. Sini adalah negatif 2 sin P plus Q over 2 sin P minus Q over 2. Okay, so ni akan jadi cos 7 theta minus cos 5 theta sama je dengan negatif 2 sin 7 plus 5, 12 divided by 2, 6. 7 minus 5, 2 divided by 2, 1. Okay, so dia akan jadi macam ni lah hasil produk dia. Okay, kemudian for D,
sin X theta minus sin 2 theta. Kalau sin minus sin dia terbalik saja, di mana dia akan jadi 2 cos 8 tambah 2, 10 bahagi 2, 5. Sin 8 tolak 2, 6 bahagi 2, 3. Okay, so yang ni guna formula sajalah. Alright, saya tak sempat nak habiskan semua pun. Jadi, cuba try jawab soalan ini sebagai homework kamu. Okay, nanti dalam tutorial nanti saya tanya. Sampai 7, screenshot je. Lepas tu, example 8. Saya nak awak try buat. Okay, the last one. Prove it. Okay. So, saya akan discuss di masa kelas tutorial yang ketiga. So, kita ada example 9, example 8, example 7. Okay. Tolong siapkan dia dalam kelas tutorial, kita akan discuss. So, thank you everyone. Kita akan jumpa pada kelas tutorial yang seterusnya. Thank you, madam.